Assalamualaikum, salam sejahtera nu aku, saya Hikmah Juni. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 333 kes dilaporkan hari ini berbanding 429 semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 32,828 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Numbak dan penempatan terlipuk sejak 16 November lalu ditamatkan hari ini. Katanya daripada 333 kes positif baru COVID-19 di Sabah hari ini, 166 kes atau 49.9% adalah daripada saringan di 12 kluster sedia ada. Kluster Rumah Merah merekodkan 78 kes. Tiada kes kematian dan tiada kluster baru dilaporkan hari ini. Hari ini 245 pesakit telah sembuh manakala 1,904 pesakit sedang menerima rawatan. Setakat ini 296,160 bakul makanan telah diagihkan. Pemimpin perlu berkhidmat tanpa mengira ideologi politik. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Joachim Gunsala mengingatkan para pemimpin peringkat akar umbi supaya memberikan khidmat tanpa memilih ideologi politik. Katanya ia bagi memastikan setiap kemudahan yang disalurkan oleh kerajaan dapat dinikmati semua peringkat masyarakat tanpa ada yang terpinggir. Katanya pemimpin akar umbi seperti Ketua Kampung, Pemaju Mukim, Jawatan Kuasa Pengurusan Keselamatan dan Kemajuan Kampung dan kaki tangan unit pemimpin pembangunan masyarakat perlu adil dan saksama bagi menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dr. Joachim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian menyatakan bantuan-bantuan kerajaan yang disalurkan kepada rakyat seperti IKASI perlu disalurkan secara adil kepada penerima. Senarai penerima IKASI akan disemak semula oleh pejabat daerah. Sikap pilih kasih perlu diketepikan agar tiada lagi persepsi negatif rakyat terhadap kerajaan semasa yang memerintah. Namun demikian, pemimpin akar umbi perlu bijak menilai status penerima. Biar mereka yang benar-benar layak disenaraikan sebagai bakal penerima. Joachim berkata demikian ketika berucap pada program Ramah Mesra dan Dialog Lantikan Politik Mukim Kundasang siang tadi. Beliau yang juga Adun Kundasang turut menjelaskan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah dengan kerjasama pejabat daerah akan terus menganjurkan kursus-kursus kepimpinan. Ia bagi memperkasakan kepimpinan dan fungsi di peringkat akar umbi. Dengan adanya kursus seumpama ini, beliau berharap semua pemimpin terus mengambil peluang untuk memantapkan pentadbiran kawasan. Isu akuan bersumpah Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Muhtaradin tampil memberi penjelasan. Kinabatangan Datuk Seri Bong Muhtaradin sekali lagi menafikan dakwaan beliau adalah antara 10 ahli parlimen UMNO yang mengemukakan akuan bersumpah SD bagi menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas pengurusi Barisan Nasional Sabah itu bukan sesuatu yang mudah bagi seseorang pemimpin politik untuk mendapatkan sokongan dalam bentuk SD. Menurut beliau, sokongan tersebut akan menentukan pembentukan kerajaan dalam sesebuah negara. Yang penting kita secara individu tidak pernah menyokong mana-mana pihak termasuk Anwar untuk jadi ketua negara, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur kemarin. Mengulas lanjut, Bong yang juga ketua UMNO Sabah berkata dakwaan yang mengaitkan namanya adalah spekulasi pihak tidak bertanggungjawab. Bong yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah meminta isu yang tidak baik perlu dihentikan segera kerana ia mengelirukan rakyat. Tegasnya walaupun Malaysia adalah negara demokrasi dan media sosial bebas untuk disalahguna, perkara tidak baik yang mengelirukan rakyat harus dihentikan.
Semalam sumber memberitahu Astro Awani bahawa Anwar dikatakan sekali lagi akan cuba meyakinkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bahawa beliau mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Sumber yang dekat dengan ahli Parlimen Port Dickson itu memberitahu Astro Awani bahawa beliau sudah mempunyai 113 sokongan dalam bentuk SD. Sebuah taman paya bakau di Labuan diubah suai dengan peruntukan 1.5 juta ringgit. Taman Paya Bakau Kinabenua, taman tertua diwartakan di Labuan akan diubah suai secara besar-besaran dengan peruntukan awal sebanyak 1.5 juta ringgit yang merupakan sebahagian daripada rancangan pembangunan pelancongan di pulau tersebut. Cadangan projek pembangunan itu akan dikemukakan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk kelulusan dan dirancang dilaksanakan awal tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Labuan Corporation Dr. Fari Akmal Osman berkata hutan paya bakau itu seharusnya dinaik taraf menjadi kawasan ekologi yang lestari dan mesra alam. Taman Paya Bakau Kinabenua telah diisytiharkan sebagai kawasan habitat buaya setelah pemancing dan orang ramai ternampak reptilia itu di tebing sungai. Fari berkata kawasan Paya Bakau itu akan menjadi produk ekopelancongan Labuan dengan pembabitan masyarakat setempat. Untuk menyaksikan keindahan landskap Paya Bakau yang tidak disentuh itu, pihaknya merancang untuk mengadakan aktiviti seperti pengunjung boleh menaiki perahu di sekitar kawasan landskap yang indah. Paya Bakau juga adalah tempat burung migrasi berehat dalam perjalanan mereka, menjadikannya salah satu tempat terbaik untuk aktiviti memerhati burung. Sekiranya pengunjung bernasib baik, mereka akan dapat melihat buaya berjemur di muara sungai. Fari berkata terdapat juga produk pelancongan baru yang lain di pulau itu, termasuk Pulau Batu Rumput yang baru ditemui, juga dikenali sebagai pulau layar terletak berampiran kawasan laut terbuka kampung berbula laut. Penemuan pulau itu sungguh menakjubkan. Ketika air laut di pulau surut, pengunjung akan dapat menyaksikan lebih 100 meter pantai terbentang di sekitar pulau itu. Keadaan itu berlaku selama 1 hingga 2 jam dan pastinya ia menjadi satu tarikan pelancongan jarang berlaku yang baru di Labuan. Ini adalah sebahagian daripada usaha agensi itu untuk menghidupkan kembali industri pelancongan di Labuan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni, terubuk je kita.